Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima dos kedua suntikan vaksin COVID-19 dan oleh itu telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, orang ramai diingatkan bahawa rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam masih lagi terdedah kepada risiko penularan penyakit COVID-19. Pengambilan vaksin COVID-19 adalah merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19. Dalam jangka masa sederhana dan panjang, semakin ramai orang diberi vaksin, semakin tinggi tahap kekebalan penduduk negara ini terhadap penyakit ini. Ini seterusnya akan dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan awam dan masyarakat. Sebanyak 10,715 individu telah menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 dalam fasa pertama pelaksanaan program vaksin COVID-19 setakat ini. Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini, ia tidak mandatori untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dialu-alukan untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 apabila tempahan untuk mendapatkan slot suntikan diumumkan mengikut fasa-fasa yang ditetapkan. Bermula kemarin, tempahan slot suntikan melalui aplikasi BruHealth bagi warga emas berumur 60 tahun ke atas mula dibukakan dan pelaksanaan suntikan tersebut akan dijalankan mulai esok 24 April 2021 dan akan ditawarkan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Seperti mana yang dimaklumkan semasa sidang media Kementerian Kesihatan 19 April lalu, berdasarkan penilaian keseluruhan Jawatankuasa Teknikal bagi vaksin COVID-19, bahawa pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh ditawarkan dengan syarat-syarat berikut. Memandangkan peningkatan risiko yang diperhatikan dalam kalangan individu-individu yang berusia lebih muda dan risiko yang rendah serta nisbah faedah yang tinggi bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, vaksin AstraZeneca akan ditawarkan kepada orang dewasa berumur 60 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 AstraZeneca boleh digunakan dalam kalangan orang dewasa yang berusia di bawah 60 tahun jika manfaat menggunakannya melebihi risiko bagi individu tersebut dan individu tersebut membuat keputusan informed consent iaitu berdasarkan pemahaman tentang risiko dan faedah serta secara peribadi meminta vaksin COVID-19 AstraZeneca. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan jumlah keseluruhan kes jangkitan sebanyak 223 kes. Sementara 10 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 210 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 659 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,997 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 294 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 118,846 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.
Majlis Tadarus Al-Quran Bulan Ramadan bagi rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berakhir dengan khatam Al-Quran lewat petang kemarin di Masjid Kampung Pintu Malim. Mengetuai rombongan yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan penyerahan derma kepada 19 anak-anak yatim dan penyerahan wakaf bagi keperluan masjid. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa. Majlis merupakan salah satu aktiviti keugamaan tahunan kementerian bagi mendekatkan lagi hubungan silaturahim di antara pihak kementerian dengan pemimpin akar umbi serta penduduk-penduduk mukim dan kampung di daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Pertubuhan Warga Emas Brunei WEB mencatat pencapaian signifikan tatkala menjadi rakan strategik dalam memajukan hal ehwal agama Islam di negara ini apabila kedua belah pihak bersetuju bagi menjalinkan kerjasama dan persefahaman dari segi bantuan pengurusan dan bimbingan daripada Kementerian Hal Ehwal Agama kepada WEB dalam menjayakan bersama program kolaborasi keagamaan. Perjanjian kerjasama itu dimeterai semasa majlis pelancaran program kolaborasi keagamaan antara Kementerian Hal Ehwal Agama dan WEB lewat petang kemarin. Menyaksikan penandatanganan dokumen memorandum persefahaman MOU yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Menandatangani bagi pihak Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama dan pihak WEB diwakili oleh Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang di-Pertua WEB. Memorandum persefahaman tersebut antara lain bertujuan bagi meneroka bidang kerjasama dalam menjayakan program yang dikenal pasti dan melaksanakan program, projek dan aktiviti yang telah dan akan dirancang secara kolaborasi. Pada masa ini, 3 program utama dikenal pasti bagi jaringan kerjasama iaitu program Majlis Khatam Al-Quran, program kebajikan, amali, mahasabah, istiqamah dan lutanan kamil dan program bantuan kebajikan warga emas BKWE. Majlis diserikan dengan persembahan simulasi tasmik Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Bagi meringankan beban perbelanjaan dan persiapan anak-anak yatim menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis penyampaian derma. Majlis berlangsung di Surau Nurul Inayah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Penyampaian derma kepada 16 anak-anak yatim terdiri daripada keluarga warga Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Terdahulu, Majlis Tadarus Al-Quran diadakan sebagai salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah dalam sama-sama menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh rahmat di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara warga Kementerian Kesihatan dengan warga Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan majlis bertadarus sempena bulan Ramadan. Majlis Kelolaan Bersama, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat dan Pejabat Peguam Negara mengambil tempat di Masjid Kampung Belimbing Subuk. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan penyerahan wakaf berupa barang kegunaan masjid diikuti bacaan tadarus Al-Quran dari surah Al-Mulk hingga surah Al-Mursalat. Juga hadir Yang Berhormat Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara.
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Sungai Akar. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa selamat. Majlis diteruskan dengan penyerahan wakaf. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, Kementerian Pembangunan tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Surau Kementerian Pembangunan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran dan tahtim Al-Quran. Majlis juga diselajurkan dengan sembahyang fardu Zuhur berjemaah dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Bumi. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR terus menyeru semua pengguna jalan raya untuk sentiasa memulakan setiap perjalanan dengan doa di samping meningkatkan kewaspadaan. Para pemandu juga diseru untuk sentiasa mementingkan keselamatan dengan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta mengamalkan pemakaian tali pinggang keledar, tidak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, sentiasa mematuhi had laju yang ditetapkan serta tanda isyarat lalu lintas yang dipamerkan. Sehubungan itu, MKKJR mengadakan solat fardu Zuhur berjemaah, solat sunat hajat dan membaca ratib Al-Atas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku pemangku Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis diadakan bagi memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan perlindungan terhindar daripada bala dan segala penyakit khasnya wabak COVID-19 serta khusus untuk memohon keselamatan bagi semua pengguna jalan raya agar terpelihara daripada sebarang kemalangan. Bulan Ramadan mengajar umat Islam tentang erti keikhlasan dalam melakukan setiap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan tidak berharap untuk mendapat pujian manusia. Perkara tersebut antara intipati isi ceramah khas sempena bulan Ramadan bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Ceramah khas bertajuk Muhasabah Ramadan disampaikan oleh Dayang Siti Hanisah binti Haji Osman, Pegawai Pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan dan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat dan bahagian-bahagian industri dan ekosistem perniagaan.